Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kumpul pertama untuk mengerjakan fardu kifayah, iaitu sembahyang fardu berjemaah, dan seterusnya bersama-sama berkumpul untuk katakan imam tadi sebagai tazkirah maghrib, iaitu tazkirah ni peringatan lah, ya, saling ingat mengingati. Baik, jadi terima kasih diucapkan kepada Tuan Imam selaku pengerusi juga Surau Al-Munawwarah, yang saya hormati barisan AJK Surau Al-Munawwarah, yang saya kasihi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama sekali saya perkenalkan dirilah, ya. Ada yang dah kenal, ada yang belum kenal, jadi saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Aidil Hakim bin Maliki, asal Johor Bahru, tinggal di Departemen Usaha Bayu Angkasa bersama dengan saudara Islam. Islam. Blog in juga, saudara juga jumpa kat lift tu. Baik, jadi secara ringkas latar belakang pendidikan dah, saya sekolah di Sekolah Kebangsaan sahaja, Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri, kemudian sambung di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph, kemudian sambung belajar di Sekolah Sultan Ismail, mana sekolah biasalah, sekolah agama di Sekolah Agama Datuk On Jaafar sehingga ke darjah khas. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia dalam mengambil ijazah sarjana muda sastra pengajian bahasa Melayu. Tapi selain daripada dua pelajaran yang rasmi tersebut, saya juga mengikuti kuliah-kuliah maghrib di surau masjid, terutamanya daripada seorang guru besar surau agama. Beliau ini belajar daripada bapa saudaranya. Bapa saudaranya ni ada buka madrasah, kalau Malaysia panggil madrasah, kalau Indonesia panggil pondok pesantren. Jadi madrasah tu dekat Ribat Muar. Nama madrasah tu Ribat dekat Muar. Jadi dia belajar dari bapa saudara dia kitab-kitab pondok lah, kitab-kitab madrasah, antaranya kitab Matla'ul Badrain, sama macam kitab Sekolah Agama Johor dulu. Kalau ada yang pernah belajar di Sekolah Agama Johor tahun-tahun sebelum tahun 97, sebab saya ingat tahun 97 tu tahun pertama kitab Matla'ul Badrain tu diberhentikan pengajiannya. Masa tu saya darjah 6, darjah 4, masuk darjah 4, patutnya masuk Matla'ul Badrain, tapi itu tahun pertama tak digunakan Matla'ul Badrain. Jadi sebelum tahun-tahun tu digunakan. Kemudian kitab-kitab tauhid, kitab seperti Risalah Tauhid, kitab-kitab Melayu yang lain, kitab Aqidatul Najin, kitab Matan Faridah ataupun nama penuhnya Faridatul Faraid fi Aqaidil Aqaid, dan beberapa kitab-kitab yang lain, kitab Melayu dan kitab Arab. Jadi alhamdulillah saya dapatlah menadah beberapa kitab Melayu dengan beliau, dan juga dapat juga merasa walaupun tak sepenuhnya beberapa tebukan-tebukan daripada kitab-kitab Arab, ya, seperti kitab Fathul Majid, kitab Tuhfatul Murid, dan kitab-kitab fikih, contohnya Tuhfah, Nihayah dan sebagainya lah. Kalau tuan-tuan yang tahu tentang pelajaran-pelajaran di pondok madrasah, kenallah kitab-kitab tersebut, ya. Baik, jadi kerana beberapa taklah lama sangat, beberapa ketika, maka
Guru besar surau agama ni syorkan saya ambil tauliah Jabatan Agama Johor. Maka saya pun dengan rendah diri taatlah cuba. Dan setelah diinterview, alhamdulillah, saya lupa nak putus state tadi saya lupa. Alhamdulillah dapat tauliah Jabatan Agama setelah diinterview oleh Ibu Samaha, Perdana Mufti dan Perdana Mufti dan sebagainya. Baik. Jadi hari ini saya dah berbincang dengan ADK, terutamanya pengurusi, untuk memulakan. Saya diberi pilihan nak mengajar apa. Saya lebih suka mengajar tauhid lah sebenarnya. Di tempat-tempat lain saya mengajar tauhid, fikih dan tasawuf. Fikih ni termasuklah ibadat, nakahan, muamalat tapi kalau saya diberi pilihan, saya pilih tauhid dululah. Pasal apa? Dalam agama mula-mula dalam agama pun awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah Ta'ala. Jadi pelajaran tauhid yang saya bawa ni bukanlah tuan-tuan baru nak belajar. Tidak, dah belajar dah. Tempat-tempat lain yang saya ngajar pun, saya kuliah maghrib, saya cakap awal-awal, ini bukan tuan-tuan baru nak belajar. Tidak, ni ulang kaji sahaja. Baru nak belajar macam rendah sangat pula tarafnya tu kan. Tidak, ulang-ulang kaji sebab dah lama kita tinggalkan yang surau agama Johor ataupun yang negeri lain. Rasanya ada juga daripada negeri lain kan. Yang kalau negeri lain mungkin sekolah agama rakyat ataupun daripada pelajaran sekolah rendah, sekolah kebangsaan pun ada juga bidang agama, bidang tauhid. Jadi ni kita ulang kaji dan mungkin kita perdalami sedikit. Saya pun taklah banyak sangat ilmu, saya kongsikan saja apa yang saya dah belajar lah. Baik, sebelum tu saya nak bacakan sedikit kelebihan daripada kitab Matla'ul Badroin. Kalau tuan-tuan yang pernah belajar masih ingat, maaf kulit aku ya. Kitab Matla'ul Badroin wa Majma'ul Bahrain. Iaitu saya nak bacakan tentang kelebihan ilmu. Salah satunya, mudah-mudahan bila kita dengar kelebihan ini, jadi bertambah semangat kita untuk belajar lagi dan lagi dan mengajak saudara-mara kita yang lain untuk sama-sama menimba ilmu ataupun mengulang kaji. Kitab Matla'ul Badroin wa Majma'ul Bahrain, karangan Al-Abdul Al-Fakir Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama Fatani. Fatani mana? Patani, Thailand. Ulama Melayu ni ramai Nusantara, seantero Nusantara lah, bukan sahaja dunia. Bukan sahaja di Malaysia, Indonesia, malah di Thailand, selatan Thailand tu banyak juga ulama Melayu. Brunei, Singapura. Baik. Muka surat 3, faidatun. Ini suatu faedah fi fadailil ilmi, pada menyatakan kelebihan ilmu. Ini suatu faedah pada menyatakan beberapa fadilan ilmu. Saya berikan satu daripadanya. Riwayat daripada Dailami daripada Ibnu Umar, hadis Nabi SAW, dikatakan bagi orang yang alim, orang yang tahu ilmu agama, syafaatkan olehmu daripada anak muridmu, dan jikalau sampai sebilang-bilang bintang di langit sekalipun. Baik, cukuplah satu hadis ini. Akan datang kita baca lagi supaya bertambah semangat kita. Jadi kelebihan orang yang ada ilmu ini, dia boleh syafaatkan anak muridnya. Maknanya kalau dapat syafaatkan anak muridnya, apatah lagi dirinya sendiri. Itu salah satu kelebihan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikanlah, insya-Allah. Kemudian yang kedua, biasanya saya akan bacakan doa yang agak panjang sedikit, iaitu daripada kitab Syawarikul Anwar dan juga kitab Barzanji. Doanya dipanggil apa namanya, lupa. Kalau tuan-tuan ada kitab Barzanji ni pada surat belakang, itu surat 252, 251. Ini ada satu wirid namanya
Wiridul Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Wirid Sakran, muka surat 253 kat sini dipanggil wirid sakron. Wirid sakron ni biasa saya baca sebelum kuliah lah. Tapi hari ni saya tak mulakan. Mungkin minggu depan, seterusnya lah saya akan mungkin fotostatekan dia untuk kita sama-sama baca. Tujuannya supaya kita terhindar daripada godaan-godaan syaitan dan juga daripada godaan-godaan manusia sendiri dan sebagainya Kalau ada kitab ni dipanggil Wiridus Sakran juga sama ada dua versi lah, ada dua kitab. Baik, jadi minggu ni saya akan mulakan kitab Paku Iman. Kitab Paku Iman ini dikarang oleh Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Kedahi, orang Kedah. Ada orang Kedah sini? Ada tak ya? Tak apa. Sebab kita kat Malaysia ni hampir ke seluruh negeri ada ulama-ulama ni. Macam Johor, saya ada bacakan kitab Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya. Kalau di Perak, di Perak masyhur Kamus Al-Marbawi. Kalau tuan-tuan pernah dengarlah nama kamus tu ataupun pernah sekolah Arab atau saudara mara ke yang ada sekolah Arab, ataupun tuan-tuan sendiri ada belajar bahasa Arab, Kamus Al-Marbawi itu masyhur, antara kamus yang terawal. Rasanya kamus pertama tu, yang dibuat oleh anak Malaysia lah, ulama Malaysia, daripada Arab ke bahasa Melayu. Kamus Al-Marbawi iaitu Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak. Ada orang Perak sini. Perak Islam Perak kan. Jadi banyak merata di seluruh negeri Malaysia ni, hampir semua negeri lah ada ulama-ulama ni kan. Baik, kitab Paku Iman ni secara ringkasnya dia membahaskan tentang sifat 20. Sifat 20 ni apa? Iaitu kita mempelajari ataupun mengenal 20 sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Itu salah satu cara kita mengenal Allah Ta'ala, iaitu dengan mempelajari sifat 20. Tetapi harus diingat, bukanlah maknanya Allah Ta'ala itu memang ada 20 sifat. Tidak. Sifat Allah itu bukan 20 sahaja, tetapi nama-nama Allah yang 99 itu pun sifat-sifat Allah Ta'ala juga. Oh, jadi 99 tambah 20 Ustaz pun bukan juga. Sifat-sifat Allah ada banyak, iaitu tidak terbilang. Banyaknya tak terbilangnya itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, iaitu segala sifat-sifat kesempurnaan. Habis tu kenapa belajar 20 je Ustaz? 20 ni pun kalau tak belajar dengan betul, boleh jadi kurang faham ataupun boleh jadi tidak begitu mahir kan. Tapi kalau kita belajar sifat 20 ini dengan sempurna, insya-Allah itu 20 sifat itu merangkumi 99 nama Allah juga termasuk dalam 20 sifat itu, dan sifat-sifat yang lain juga termasuk dalam 20 sifat tersebut. Maknanya 20 sifat ni yang kita wajib pelajari. Tapi dalam hati kita percaya, yakin bahawasanya sifat Allah Ta'ala tu bukan 20 sahaja. Baik, kita terus mulalah. Belum ada Islam? Belum ada. Ada. Kalau tuan-tuan nak beli, saya biasa kalau kuliah, saya pegang kitab, jemaah pun pegang kitab. Tapi ada juga masjid yang mungkin ialah masing-masing lah daripada tahun pertama saya ngajar tu, saya dah suruh belilah. Dah 2-3 tahun juga tak beli, sampai dah habis kitab dan tukar kitab lain. Tapi tak apalah, masing-masing. Mungkin pada mereka cukuplah ustaz yang pegang, kami percaya 100%. Pada saya suka jemaah pegang juga, semak juga. Sebab kadang-kadang ialah saya manusia, kadang-kadang kitab tu sebut lain, saya tersebut lain, atau terlangkah baris ke apa kan. Dan yang kedua, para jemaah lebih yakinlah
Kalau ada sendiri kitabnya, beli sendiri, itu kadang-kadang masjid belikan. Jadi wakaf lah, maknanya tak boleh bawa balik rumah. Kalau tuan-tuan nak, boleh beli sendiri kitab Paku Iman. Jawi Ustaz saya tak pandai, Rumi pun ada. Yang Rumi pun ada ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Maka inilah risalah yang amat kecilnya pada menyatakan Islam dan iman, yang dinamakan dia Paku Iman dan Simpulan Iman. Baik, itu nama dia. Dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman, dan tiada sah melainkan dengan iktikad, kepercayaan yang jazam. Jazam ini putus. Maksudnya putus tu teguh, maknanya tak berubah. Jazam, pegang teguh. Jangan jadi daun pisang kering. Dia punya ibarat tu kan. Iman kita tu jangan jadi daun pisang kering. Daun pisang ni kalau basah boleh buat alas nasi lemak, bungkus nasi lemak. Tapi kalau dah kering, senang hancur. Ya. Kalau kena tiup angin pun boleh hancur, apalagi terpijak dan sebagainya. Jadi Haji Cik bin Ahmad Al-Kedahi kata, iman kita jangan sampai jadi daun pisang kering, mudah sangat rapuh. Tu kan. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni iaitu orang yang wajib menanggung dosa dan pahala sendiri ya. Nanti akan diterangkan apa dia syarat-syarat mukallaf, ataupun dipanggil syarat-syarat taklif ya. Ada 4 perkara. Ada cukup 4 perkara ni, mukallaf lah dia, dah wajib menanggung dosa pahala sendiri. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib usuli, wajib yang asal masuk agama Islam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam akan sebagai wajib usuli itu, wajib asal, tetap di dalam agama Islam. Ni bahasa orang lama jugalah ni, agama-agama kan. Dengan memelihara akan dia. Kita dah masuk Islam, wajib kita pelihara keislaman kita daripada segala perkara yang jadi binasanya. Kita kena ingat keimanan, ketauhidan kita ini boleh jadi binasa, boleh hancur, boleh jatuh murtad, na'udzubillah dzalik, jika kita melakukan tiga daripada perkara-perkara, contohnya yang dalam hati, dengan hati, dengan perkataan atau dengan perbuatan gitu kan. Jadi macam mana nak jaga? Tak ada cara lain dengan kita belajar. Kalau dah belajar, kita ulang kaji lagi supaya semakin teguh, tidak terpengaruh dengan mana-mana ajaran sesat lah. Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah wajib syar'i, wajib syarak. Maknanya kalau kita tak belajar agama Islam, jadi berdosa besarlah, tak belajar tentang tauhid ya. Dan bermula makna mukallaf itu orang yang diberati atasnya dengan hukum syarak. Mukallaf tu orang yang wajib ikutlah hukum-hukum syariat pada mengerjakan yang disuruh oleh Allah, dan meninggalkan yang ditegahnya, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan iaitu dengan 5 syarat. Pertama, sudah bangkit Rasul kepada itu orang, ada 5 syaratnya. Dan kedua, pertama tadi bangkit Rasul kepada orang itu, maknanya Rasul sudah dibangkitkan semasa dia hidup. Maknanya kalau macam kita sekarang ni, Rasul dah bangkit lah, dah dihantar oleh Allah Ta'ala Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ya saya. Ya saya. Kitab tu pun dah ada orang download dan upload PDF, dalam bentuk PDF. Tuan-tuan boleh semak kalau ada handset, internet, boleh sama-sama tengok sementara belum beli buku kan. Kalau nak terus guna internet pun boleh. Encik ni type apa? Kitab Paku Iman, type lah PDF. Saya lebih suka handset Ustaz, silakan, tak apa. Tapi macam mana Ustaz nanti bawa pergi tandas? Pergi tandas bukan awak buka, awak kena tutup. Bila dah tutup tu,
tak jadi masalah macam kita download aplikasi Al-Quran tu kan. 30 juzuk Al-Quran ada dalam handset kita. Dia jadi Al-Quran bila kita buka tu, on tu, tu Al-Quran lah. Jangan masukkan tanda setengah buka tu. Tutup. Tinggal kat luar Ustaz, boleh tinggal. Tinggal kat luar boleh tinggal, tapi awak kena bersedialah kalau hilang. Jangan menyumpah pula kan, siapa okey saya laku kan. Jadi kalau macam tu padam, masuk tandas Bila masuk tandas, dalam handset kita ada aplikasi Al-Quran. Boleh tak hukumnya? Boleh, harus. Pasal apa? Dia tu dibuka baru ada tulisan Al-Qurannya. Kalau ditutup, dia tu tulisan-tulisan komputer. 1010 tu kan. Baik, sambung kalau ada boleh tengok sama-sama. Yang Rumi ke Jawi tu? Jawi. Baik, sambung 5 syaratnya. Yang pertamanya, sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Dan keduanya akil. Dan ketiganya balik. Baik, kalau tengok pada nombor 1 situ ada nota kakinya. Kalau tuan-tuan ada belajar sampai ke universiti atau saudara mara, biasa kalau buat tesis tu ada nota kakinya tu kan. Kitab ni pun ada juga. Kebanyakan juga kitab-kitab dalam agama ni ada juga nota kaki tu kan. Biasanya kadang-kadang sumber, kadang-kadang penerangan lanjut dan sebagainya. Baik, nota kakinya situ satu, kita tengok bawah, mukallaf jin ketika diperanaknya. Alif ha intaha musannif, pengarang kitab. Jadi bila dia sebut akil, berakal, ini penerangan tentang mukallaf ni. Kita manusia wajib menanggung dosa pahala ni bila akil, berakal dan ketiganya balik, cukup umur. Biasa orang Melayu ni sebut akil balik. Rupanya bila dah belajar, akil tu lain, balik tu lain. Ingat akil balik tu cukup umur. Dulu masa saya kecil dengar juga akil balik. Kau dah akil balik belum? Kata kan. Belum, duduk belakang kata. Kalau kat masjid tu kan. Rupanya akil lain, balik lain. Akil tu berakal, balik cukup umur, disekali kan. Akil balik. Baik. Jadi kalau manusia balik itu biasalah dah belajar. Kalau perempuan biasanya normalnya semua 9 tahun, kalau lelaki 13 tahun. Lepas tu nota kakinya disebut situ mukallaf jin. Salah satu syarat mukallafnya baliknya jin tu bila? Ketika diperanaknya, ketika lahir. Jin lahir dan mukallaf. Jadi tak payahlah nak bercita-cita nak kahwin dengan orang bunian. Ya tak? Orang bunian cantik Ustaz. Itu dalam TV, itu movie, memang cantik. Kalau movie dia buat cerita orang buniannya bodoh, dahinya tak luas, hidungnya tak mancung, tak ada orang nak tengok. Tapi tak tahulah kalau orang bunian betul memang cantik. Saya pun tak tahu. Ni dengar orang bunian tunjuk Ustaz ni kan, baru tahu ke tak? Adalah belakang hutan gitu. Belakang boyong kasa tu kan. Baik, jadi bukan maksudnya tak cantik. Maksud saya tu cover balik. Maksud saya tu jin tu mukallafnya tu lahir-lahir dah mukallaf. Kita tunggu umur 13 tahun baru mukallaf. Itu pun kadang ada yang tak rupa macam mukallaf. Mukallaf ni dah wajib menanggung dosa pahala sendiri. Makna sekurang-kurangnya dah tahulah mana yang dosa, mana yang pahala. Tak adalah kira jagalah kita punya perilaku dan sebagainya kan. Baik, sambung Dan keempatnya, sampai seruan Rasul itu kepadanya. Seruan Rasul sampai, ajaran agama Islam tu sampai kepadanya. Dan kelimanya, ada 5 syarat sejahtera panca indera. 2 nota kakinya situ. Kalau tengok kat bawah, qauluhu, katanya tadi, panca indera, yang ini sifat mendapat, mendengar, penglihat, pencium, perasa, penjabat. Alif ha intaha, tamat perkataan muallif, pengarang kitab.
Sejahtera panca indera. Dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau penglihat sekalipun, paling kurang dia dapat dengar atau paling kurang dia dapat lihat, cukup 5 syarat ini, mukallaflah dia. Maknanya dia dapat dengar tapi buta, dia wajib menanggung dosa pahala sendiri. Makna kenapa dia buta tapi kena mukallaf juga? Pasal dia boleh dapat ilmu dengan mendengar. Jadi dia mengamalkan ilmu tu dengan apa yang dia dapat dengar lah. Orang tunjukkan. Manakala kalau yang dapat melihat sahaja pun dia mukallaf juga. Kenapa? Sebab dia mendapat ilmu daripada apa yang dia lihat. Sekurang-kurangnya orang tahu, orang ngajar dia kan, benda ni baik, sekurang-kurangnya macam tu lah. Dia tak dengar hukum haram ke wajib ke sunat ke kan. Baik, jadi sekurang-kurangnya salah satu, dia mendengar tapi buta, dia wajib juga mukallaf juga, wajib menanggung dosa pahala juga. Ataupun dia dapat melihat tapi dia pekak, bisu. Dia biasa kalau pekak sekali dengan bisu. Pasal apa? Dia tak pernah dengar orang cakap, jadi dia nak cakap balik pun tak tahu. Baik, jadi dapat melihat saja pun mukallaf juga kan. Yang sihatlah kena ajar. Orang buta ni tuan-tuan, kadang-kadang mata dia buta, hati bersih, hati celik. Saya kemarin surah agama masuk talian hafazan. Salah satu pesertanya Queen Elizabeth punya surah agama tadi. Queen Elizabeth kalau bab-bab pertandingan musabaqah ke hafazan ke apa, memang terkenal dengan juaranya lah. Masa zaman saya itulah. Mungkin sampai sekarang pun sama. Asalnya Queen Elizabeth ni rupanya sekolah kebangsaan, tapi diwajibkan sekolah agama. Kerajaan Johor wajibkan sekolah agama juga. Jadi dalam pertandingan hafazan tu, keputusannya saya nombor 2, terutama Queen Elizabeth. Hafazan tuan-tuan. Buta tapi boleh menghafaz. Ada tulisan Braille tu kan. Yang celik nombor 2 dapat. Jadilah tak jadi kan. Daripada tak ada nombor, jadilah nombor 2. Baik. Jadi kalau orang yang ada penglihatan saja atau pendengaran saja pun, tapi kalau dia sungguh-sungguh belajar, lebih lagi dia dapat daripada orang yang sihat semua panca indera, ya. Baik. Maka tiada mukallaf kanak-kanak. Kanak-kanak dia belum mukallaf, belum wajib menanggung dosa pahala. Tapi kita dah ibu bapa atau penjaga dah wajiblah mengajar. Dan yang gila dia tak mukallaf. Jadi kita kadang-kadang ketawakan orang gila, tapi dia tu tak mukallaf. Pernah satu kali dekat ni cerita bapa mertua saya lah. Dia duduk dekat-dekat dengan hospital Tampoy itu. Dulu katanya hospital Tampoy ini hospital orang gila lah, mental. Dia ni ada pertandingan. Setiap tahun ada satu sukaneka. Jadi bila buat sukaneka, salah satu acaranya lari lah. Biasalah lari kan, macam kanak-kanak. Tapi ni orang panggil kira orang sakit mental lah. Jadi bila lari tu, dia tak tahulah pistol ke whistle. Rasa whistle juga. Pistol kan panjang pula kan. Whistle lah. Jadi satu kegarisan sedia, daripada 10 peserta yang ke depan tak sampai 5 orang, yang lain ke belakang. Dia sakit mental kan. Mana tahu kena pergi depan ke apa. Yang penting lagi berterabur lagi. Tak sampai ke garisan pertama 10 orang. Jadi bila sukaneka buat macam tu, parents pun ada kan, ibu bapa saudara mara semua tengok. Dia dah bukan macam sukaneka, dia dah jadi macam Maharaja Lawak Mega jadinya. Jadi tak jadi dimansuhkan sukaneka tu. Sekarang saya pun tak dengar. Rupanya dulu ada macam tu kan. Dia dah nak cerita, maknanya orang gila ni kadang perangai dia kita ketahui gelap, tapi dia tak mukallaf.
Tak mukallaf. Kita ni yang gelak yang mukallaf, Jadi jangan kita pandang rendah pada orang kita, Dan yang buta serta tuli, buta dan tuli makna dua-dua sekali. 3 nota kakinya situ, yakni buta tuli sebelum mumayyiz, sebelum dia boleh menguruskan diri sendiri. Mumayyiz tu boleh menguruskan diri sendiri, boleh membezakan baik dan buruk. Alif ha intaha, tamat perkataan musannif garang kitab. Jadi yang buta serta tuli, dia dah lah buta, kemudian tuli ni pekak, jadi dia tak mukallaf. Dia tak mukallaf, maknanya tak wajib nanggung dosa pahala. Pasal apa? Tak dapat menerima ilmu. Tapi syarat sebelum mumayyiz, sebelum dia boleh menguruskan diri. Kalau sebelum mumayyiz dia tu sihat semua panca indera, kemudian barulah dia tu pekat dan juga buta, dia tetap mukallaf juga. Dan tiada mukallaf orang yang tidak sampai seruan Rasul kepadanya. Ajaran Islam tak sampai kepada dia, dia pun tak mukallaf. Seperti kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul itu, tiada kena siksa akhirat, dia tak masuk neraka. Dan tiada masuk neraka, tak masuk neraka. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun, memang ajaran Islam tak sampai, memang sembah berhala lah, yang buat perkara-perkara kejahatan, tapi tiada masuk neraka, tak masuk neraka. Kenapa? Kerana mereka itu bukan mukallaf, tak cukup syarat mukallaf. Best lah ustaz macam tu. Best pula. Walaupun dia masuk neraka, tapi neraka dia tu neraka yang rendah lah. Standardnya tu kira asal masuk lah. Baik, satu nota kakinya situ, dalil ayat Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Shadaqallahul azim. Suratul Isra ayat 15. Lihat nombor 29. Kalau suruh tengok nombor 29, maknanya lah. Wa ma, dan tidaklah, kunna adalah kami, mu'adzibina mu'adzab, hatta hingga nab'atha rasul, kami bangkitkan rasul. Lebih kurang macam itulah maknanya. Jadi kalau tak dibangkitkan rasul, dia tak mukallaf. Itu dalilnya, dalil ayat Quran, Dan terbahagi wajib syarak itu, habis tentang mukallaf, maknanya 5 syarat mukallaf. Bangkit rasul, kemudian akil, berakal, baligh, cukup umur, kemudian sihat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya, dan juga sampai ajaran agama kepadanya. Ini 5 syarat mukallaf. Ada 5 ni, mukallaf lah dia. Baik. Dan terbahagi wajib syar'i itu, wajib syara' itu atas 2 bahagian. Pertamanya wajib kifayah, kita panggil fardu kifayah. Kitab ni sebut wajib kifayah, sama maknanya, iaitu qadar yang boleh memada jua tiada atas tiap-tiap orang. Kalau bahasa mudahnya orang cakap, seorang buat lain tak payah. Nak senang ingat. Tapi janganlah semua perkara seorang aja yang buat, imam seorang buat. Contoh, menguruskan jenazah. Bukan senang nak menguruskan, tak? Nak memandikan jenazah, nak kafankan jenazah, boleh tu boleh buat seorang-seorang kalau dah tak ada orang lain. Tapi yelah, kalau ada orang lain tu janganlah biarkan seorang-seorang. Nak sembahyangkan mayit, dan juga nak kebumikan. Baik-baik satu jenazah jadi 2 jenazah. Ingat tak penat? Buat ramai-ramai pun penat. Siapa yang pernah yang selalu mengikuti itu, biasalah kan. Dia bukan sahaja kena ramai, kena tahu, tapi kena ada tenaga juga. Dia nak menguruskan jenazah ni 2 perkara penting. Satu ilmu, satu lagi berani. Bab jenazah ni 2 dia kena ada. Dia ada ceritanya tu. Kalau berani saja tak ada ilmu pun tak boleh.
Ada ilmu tak berani pun tak boleh juga. Minta maaf lah tuan-tuan, saya selalu suka bawa cerita-cerita pengalaman. Jadi kan apa nama pengajaran lah kan. Jadi suatu cerita ni kisah benar, tapi jadi pengajaran lah. Satu orang ustaz, dah meninggal lah ustaz ni. Jadi dia ini ada ilmu lah untuk menguruskan jenazah tu. Dia tahulah semua cara-cara apa semua kan, daripada awal sampai akhir. Cuma dia ni Allah Ta'ala kurniakan ada satu perasaan takut. Dia dengan mayat dia tak berani sangat. Ilmu tu dia ada, tapi kurang berani. Ustaz tapi kurang berani. Nak kata takut taklah takut, tapi kurang beranilah ceritanya. Jadi satu kali sudah dipanggil, dia guru suragama, jadi dipanggil dah untuk berdekatan dengan tempat apa nama dia ngajar tu, ada kematian. Jadi dipanggil lah sekali, tempat tinggal dia ke sekolah agama. Jadi bila panggil, kebetulan kat kampung tu cara mandikan mayit cara macam zaman dulu lagi, maknanya di pangku atas kaki. Belum ada apa nama tu macam tempat mandi mayit tu kan, belum ada ataupun belum disediakan apa kan. Jadi mandikan atas kaki tukang mandi. Jadi dibahagikan 3 lah, satu bahagian kepala, satu bahagian punggung atau badan, satu lagi bahagian kaki. Ustaz ni cepat-cepat ambil bahagian kaki. Dia dah tahu dia takut kan, ambil kaki sudah lah. Mata kan terbeliak mata, penyet mata payah pula. Dia dah ustaz, kalau dia lari yang lain dah bertabung lagi kan. Jadi cepat-cepat ambil bahagian kaki. Bila bahagian kaki, saya pendekkan cerita lah ni, masa pun tak panjang. Isyak kita berhenti ataupun kamu tak berhenti sikit. Baik. Sebab ada tempat biasa lepas isyak sambung dalam 10 minit. Ada tempat isyak berhenti Ustaz, kita esok kerja Ustaz masing-masing. Saya sendiri pun kerja kan. Baik. Jadi saya pendekkanlah cerita bila dah mandikan apa semua, kepala dah siap, badan dah siap, kaki tak siap-siap. Jadi Pak Imam pun boleh, lambat sangat ni, ada masalah ke? Kan? Imam pun tanya, tepuk bahu, Ustaz, Allahu Akbar, panjat Ustaz, nak takut kan? Kenapa tak siap lagi? Rupanya Ustaz ni bisik dengan Imam, kaki mayat bergerak. Dia tak boleh cakap kuat-kuat, nanti orang lain dengar. Betul. Dia pun basuh. Imam tengok baik-baik. Bisik tak boleh kuat. Nampak gerak. Pelan-pelan lah cakap dengan Imam, kira rahsia dengan Imam ni, supaya Imam dia tahu. Jadi Imam pun tengok kaki betul-betul, memang gerak betul. Maknanya ni kes terpencil lah, bukan yelah ada kan kadang-kadang ada jenazah-jenazah tertentu ada kes-kes dia tu kan. Jadi ni memang gerak betul, ni kena kes tertentu lah. Tapi imamnya tengok sekali lagi, double confirm. Ustaz basuh kaki siapa? Ustaz tengok betul-betul, rupanya yang dibasuh tu kaki budak kat tengah, yang bahagian punggung tu. Dia berani, tapi dia ilmu kurang sikit. Jadi dia kata, kenapa kau tak cakap? Ustaz dia cakap dengan budak tu, saya mana tahu, saya ingatkan orang mandi kena mandi sekali. Saya diam je lah. Ustaz pergi gosok kaki saya, gelilah, gerak-gerak kaki saya. Jadi yang seorang berani tapi takut, Yang seorang berani tapi tak ada ilmu. Yang seorang ada ilmu tapi nakut, tak jadi. Tapi akhirnya nasib baiklah imam ada cek, akhirnya selesailah jugalah. Cuma ceritanya lambat sikit lah mandinya tu Baik, sambung balik sini cerita ni tadi. Di bab jenazah ni tak boleh seorang-seorang. Seorang buat yang tak payah, tak boleh. Walaupun hukum ikut hukum memang macam tu, tapi ada part-part tertentu tak boleh juga. Contoh sembahyang fardu berjemaah. Kalau sembahyang seorang-seorang, mana datang jemaahnya? Kecuali lah bukan orang pun ada. Tu pun ada cerita juga tu kan. Masyhur juga tu ceritanya, sembahyang seorang-seorang jadi imam. Masa Fatihah, sembahyang maghrib lah ni ceritanya, subuh, maghrib ataupun isyak, tak pasti yang mana sembahyang mana.
Tapi sembahyang bacaan kuat lah, sembahyang jahat. Bila baca Fatihah waladdallin amin, ada nyaut, alhamdulillah ada juga jemaah. Ini tak. Jadi sembahyanglah rukuk, i'tidal, sujud. Bila tang sujud tu pula takbir Allah dia ternampak pula belakang. Patut sujud tengok tempat sujud, tertengoklah takbir Allah kan, tertengok belakang. Tadi Fatihah macam ramai amin, kenapa macam tak ada orang belakang? Jadi imam pun dah curiga. Dia dah curiga, imam pun bangun pelan-pelan, senyap-senyap. Rupanya memang jin kat belakang. Jin ni pun sujud. Bagus betul imam manusia ni sujud punya. Ini sujud pertama, dah lama. Biasa sujud terakhir lama. Sujud pertama dah lama dah, bagus manusia ni. Tapi aku dah macam dah lama, dah sejam juga ni sujud tak bangun. Aku bangunlah, ceritanya lah. Jinnya bangun tengok manusia dah tak ada. Manusia dah apa nama ni, dah balik rumah. Balik rumah selamat. Dia tak cerita ni kan. Jadi maknanya ceritanya tak boleh, walaupun hukumnya tu seorang buat lain tak payah, tapi kalau boleh janganlah biar seorang-seorang biar paling kurang 2 orang kalau sembahyang berjemaah, barulah dapat lepas pahala fardu kifayah tu Baik, dan yang keduanya wajib aini ataupun fardu ain, iaitu wajib ta'ayyun. Ta'yin atas orang itu, atas itu orang atau atas tiap-tiap orang yang mukallaf sekaliannya. Seperti jawab salam itu wajib kifayah atas jemaah, dan wajib ain atas orang yang seorang. Kalau kita beri salam dan orang beri salam ke kita, kita tengah berjalan 2-3 orang, fardu kifayah jawab seorang wakil. Tapi kalau kita seorang-seorang, orang beri salam, kita sendiri wajib aini, fardu ain untuk jawab salam. Dah masuk isyak, azan dulu sekejap, kita sambung sikit 10 minit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه سبيلنا سبيلنا والعدل المحمد Baik, sama sikit ya. 47 minit dalam 1 jam itu mungkin lah Jadi lebih kurang 10 minit. Baik. Pertama tadi wajib kifayah kadar yang boleh madu juga tiada atas tiap-tiap orang. Yang keduanya wajib aini atau fardu ain, iaitu wajib ta'yin atas itu orang atau atas tiap-tiap orang yang mukallaf sekaliannya. Seperti jawab salam itu wajib kifayah atas jemaah. Si A beri salam kepada satu jemaah, jadi wakil saja jawab. Nak jawab semua pun boleh. Dan wajib ain atas orang yang seorang. Si A beri salam dengan B, B wajib beri salam fardu ain, wajib dia beri jawab salam Dengan syarat, ada syarat, jika mereka dengar lafaz beri salam itu. Kalau dengar lah, pelan-pelan itu. Tak dengar, tak wajib. Dengan terangnya, ataupun dengar tapi tak jelas. Kan? Maknanya tak berapa jelas, tak wajib. Kalau dia beri salam terang, jelas, kuat, Assalamualaikum, wajib. Lagi betulnya, dan betul, dia terang, jelas, tapi tak betul sebutannya. Jangan seperti beri salam Pak Pandir. Dalam kitab ni disebutkan beri salam Pak Pandir. Pak Pandir ni asal usulnya orang Jawa. Jawa ni sebut pandai-pandai ni pandi. Itu pandi. Kena orang Melayu panggil pandir. Bukan Pak Pandir tu asal orang Jawa. Perkataan pandir itu asal orang Jawa panggil pandai tu pandi. Bocah ni pandi. Budak ni pandai. Pak Pandir, Pak Pandir. Tapi kalau kita dengar cerita Pak Pandir ni bukan pandai, ini memandai-mandai. Pandai tu bagus, mandai-mandai tak bagus. Tu masuk dalam sini ni. Jangan seperti beri salam Pak Pandir. Macam mana? Iaitu Assalamualaikum. Maknanya apa? Dua nota kakinya situ, minta maaf cakap tuan-tuan memang maknanya macam tu. Mampus kamu. Tu masih kamu lagi tu. Kalau kita mampus kau, bukan kamu lagi Dia tertinggal lah dekat situ. Lepas tu Assalamualaikum. Dia Assalamualaikum, mampus kamu. Yang tahu makna agak, yang tak tahu makna salam. Bagus juga ni beri salam. Rupanya makna dia mampus kamu Yang tahu Arab, orang Hasam ni budak. Rupa yang beri salam pun tak tahu tu maknanya mampus kamu. Minta maaf lah kan. Jadi
kena beri salam dengan sebutan yang betul. Atau Assalamualaikum. Apa yang salah Ustaz? Dia sepatutnya alif lam sin mati di atas as, tapi ni alif di atas a, sin di atas sa. Assalam, dia tak ada sabdu kat situ. Assalamualaikum maknanya apa? Selamat kamu. Okey lagi lah. Kalau Assalamualaikum tu salam sejahtera ke atas kamu, doa lah penuh. Yang ini kira selamat kamu, kira okey lah lagi ya. Dua contoh ni maka tiada wajib jawabnya. Apatah lagi tuan-tuan kalau kum aja. Kum memang tak wajib jawab. Kena pula naik motor laju kawan kum, memang tak wajib jawab. Kau semalam aku bisa tak jawab, sombong ya. Bukan apa, semalam aku dah belajar kitab, kata. Oh, dah belajar kitab dia sombong. Bukan. Kalau yang wajib jawab tu sebutannya betul, Assalamualaikum. Depan kadang dah betul, Assalamualaikum, dah betul. Tan kaf mim mati depan kum tu macam mana jadi kum tak tahulah. Kaf mim mati di depan kum. Kaf di depan ku, kaf mim mati di depan kum. Macam mana jadi kum tak tahulah. Kalau kof pun, kof mim mati depan kum, masih kum lagi. Dia jadi kum tu tak tahu datang mana. Biasa orang Melayu kan. Itu pun kira salah beri salamnya dan tak wajib jawabnya. Tapi itulah kalau orang yang boleh menerima ilmu, kita sampaikanlah. Kena pula yang beri salam bos kita, Assalamualaikum Allah. Kena pula kita baru first time kerja kan, tak jawab. Baik. Kau dah kenapa? Satu hari je kerja kan? Jadi kalau macam tu kita jawab juga, tapi bukan kerana wajib lah. Waalaikumsalam, kita doakan dia semula lah kan. Sebab beri salam dengan jawab salam tu doa. Jadi kita jawab juga, tapi niat kita tu nak mendoakan sahaja. Nanti ada masa dah setahun kerja, bos nak cerita sikit lah. Ingat tak tahun lepas, setahun yang lepas, masa tu bos cerita dah rapat kan, dah ngam. Baik. Jadi andai katalah beri salam itu salah bacaannya, maka tak wajib jawab. Kalau kita yang beri salam itu salah, orang tegur, kita kena tengok apa yang dia sampaikan lah. Jangan tengok orang ni. Kadang yang tegur umurnya muda daripada kita, kadang budak. Kalau kita dah pangkat atuk-atuk, cucu, pangkat cucu yang negur kadang. Saya dah biasa kena macam ni tuan-tuan. Kena tegur kemarin masa ikut keluar 3 hari bersama tu, pergi rumah ke rumah crash tu, pernah dah kena dah. Dia biasa kalau giliran bercakap ni akan bertukar-tukar. Mula-mula saya ngikut tu, saya budak lagi, yang lain dah dewasa. Yang dewasa dah lama sampai giliran saya. Kena bercakap. Jadi orang biasalah buka je pintu, Assalamualaikum pakcik, saya datang di rumah Allah nak cerita tentang Allah, nak cerita tentang kebesaran Allah. Baru setahun jagung, dah. Ketua dia dalam tu mesti ada rohabah, mesti ada mutakalim dengan Amir. Amir Sab kata, dah, pergi masuklah. Saya masa tu dah nak jawab dah, jawapan dah ada dah. Orang muda, dah. Ikan terbakar hangus jagung ni kan, dah jadi popcorn dah. Kita nak pergi mahal lain banyak lagi, bukan nak bergaduh, betul kan? Jadi bab-bab orang lebih muda menegur ni, memang orang Melayu kebanyakan lah, tak semua. Kebanyakannya memang ada satu adat yang dipanggil setahun jagung. Kau setahun jagung tak boleh nak tegur orang yang dah bertahun-tahun punya jagung. Itu kena buang tuan-tuan, itu ego nama dia. Kalau satu orang penyapu jalan sekalipun, kalau dia kata sesuatu yang benar, kita tak boleh tengok apa dia punya pekerjaan atau apa diri dia tu. Kena tengok apa yang dia sampaikan. Baik, jadi umur itu nombor 2. Bukan nombor 2,
dua, tak ada nombor pun. Memang kena tengok apa yang disampaikan, ya. Baik, jadi beri salam macam kita beri salam dalam sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana orang beri salam Assalamualaikum? Tak ada. Kenapa beri salam dalam sembahyang boleh betul, bila keluar sembahyang dia boleh kom? Jadi tak tahulah kenapa. Mungkin dah biasa, ya. Jadi kalau kita terbiasa kom, balik ni beri salam Assalamualaikum. Rumah tak buka pintu. Kenapa tak buka? Tadi orang beri salam tapi lain macam beri salam je. Biasa Assalamualaikum, jadi Assalamualaikum lain macam. Tapi itulah, kena biasakan yang betul, kena betulkan yang biasa, yang salah lah. Itulah konsep dia tu kan. Nak mulakan tu payah juga Ustaz, ya, tapi benda betul. Baik, sambung. Satu lagi, kalau beri salam panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nafas kita panjang, bacalah satu nafas. Kalau tak sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasal apa kita berhenti tu kan? Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam hi itu perkataan lain disambung pula dengan perkataan seterusnya tu kan. Ni kalau kat sekolah ni dah belajar kitab sekali minta maaf cakap lah, ni sekolah bukan kat Malaysia, tempat lain, negara entah berentah. Cikgunya beri salam, cikgu bertugas, cikgu disiplin pula tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid pakat semua tak jawab. Senyap. 2 kali dia beri salam ni, kali ketiga dah pegang rotan sebelah, disiplin. Ni yang pasal semua tak jawab salam ni. Kena pula Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Ustaz Aidil cakap tak wajib beri salam, ada apa jawab salam. Habis Ustaz Aidil yang kena, jangan. Macam tadilah bos tadi beri salam, kalau dia salah, kalau takut dia jadi lebih buruk, maksudnya hubungan akan jadi lebih buruk, kecil hati dan sebagainya. Ataupun kita ni kalau kita cakap dia tak dengar, belum masanya, so kita jawab juga, tapi dengan niat doakanlah, kita doakan, bukan sebab wajib menjawab salam tu. Baik, sambung sikit lagi tuan-tuan, habiskan. Maka tiada wajib jawabnya, dan terbahagi pula wajib aini itu atas 2 bahagi. Ini kita sambungkan datanglah insyaAllah 10 minit. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca ataupun dengar bersama ni jadi manfaatlah untuk diri saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan kepada saudara mara kita, kawan-kawan kita, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Untuk pengetahuan jemaah, biasa saya kuliah saya rakam